Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, apa khabar semua? Kali ini kita berjumpa lagi untuk sesi pada kali ini. Cikgu akan sentuh mengenai bab 6 tingkatan 3, iaitu mengenai pengenalan ekonomi moden oleh kuasa barat di negara kita. Tapi pada sesi kali ini, kita akan pergi pada tajuk akhir dalam bab ni, iaitu 6.4, di mana dalam subtopik ni kita akan tengok kesan sosial akibat perkembangan ekonomi di negara kita. Sebelum ni kita tengok dalam kesan ekonomi. Sekarang ni kita akan tengok pula kesan sosial. Oleh itu, jom bersama-sama cikgu kita pasak sejarah untuk bab 6 untuk subtopik terakhir ni. Jom bersama dengan cikgu. Menyentuh mengenai kesan sosial, apa yang kita perlu faham di sinilah bahawa perkembangan yang berlaku dalam aspek sosial adalah akibat daripada kepesatan kegiatan ekonomi yang berlaku di negara kita. Kita tahu kita kaya dengan biji timah, kita kaya dengan getah, kita adalah menjadi pengeksport untuk kedua-dua bahan mentah tersebut. Ini yang akhirnya nanti telah menyebabkan Barat nanti ataupun British nanti dia cuba mengukuhkan pentadbirannya, dan hal ini akan menyebabkan kesan sosial lah. Kita akan nampak kesan sosial dalam perkembangan bandar, pembentukan masyarakat majmuk, perkembangan pendidikan, kemudian apa lagi, perkhidmatan kesihatan dan pembinaan penjara. Inilah tajuk yang kita akan masuklah di dalam sesi kali ini. Jadi untuk yang pertama ni kita tengok dulu bahagian perkembangan bandar. Kan? Okey, untuk perkembangan bandar, macam mana boleh wujudnya bandar ni. Jadi kita boleh lihatlah akibat daripada perkembangan pengangkutan. Kita tahu pengangkutan penting, kita dah belajar dalam sesi sebelum ni pun bagaimana perkembangan pengangkutan akibat daripada perkembangan ekonomi yang berlaku, kepesatan ekonomi yang berlaku. Jadi kita membawa kepada perkembangan pengangkutan. Jadi bila ada perkembangan dalam pengangkutan ni, maka jalan-jalan raya ataupun jalan landasan kereta api telah menjadi penghubung kepada beberapa buah bandar dan kawasan lain. Ini jalan raya dengan landasan kereta api ni. Dan kesan daripada situ, apabila adanya hubungan antara bandar-bandar ni, menyebabkan perniagaan dan perdagangan antara bandar pun berkembang maju. Okey, jom kita pergi dengan lebih lanjut mengenai perkembangan bandar. Cuma kali ni kita akan tengoklah dia dalam negeri-negeri Melayu, di Sarawak dan juga di Sabah. Okey, kita pergi dulu kepada negeri-negeri Melayu dulu. Negeri-negeri Melayu ni kalau kita lihat di Semenanjung bercerita di Semenanjung ni ataupun di Tanah Melayu ni, kita akan dapat lihat di mana bandar-bandar baru mula muncul akibat daripada apa? Perkembangan ekonomi yang berlaku. Jadi bila wujudnya bandar baru ni, maka bandar-bandar baru ni dia jadilah sebagai pusat perniagaan, pusat kewangan, pusat pendidikan dan pusat pentadbiran. Jadi dah muncul bandar-bandar baru ni. Contoh bandar-bandar baru yang muncul ni ialah macam Kuala Lumpur, Seremban, Taiping dan Ipoh. Biasanya bandar-bandar baru yang muncul ni asalnya adalah daripada kawasan perlombongan. Daripada kawasan perlombongan tu dia berkembang. Akhirnya kita lihat British meletakkan pelbagai kemudahan di kawasan tersebut. Sebab tu kita nampak nanti kawasan-kawasan ni nanti bertukar daripada asalnya hanya kawasan Lombong, tapi kawasan tersebut semakin pesat, semakin ramai, makin berkembang masyarakat di situ, makin banyak aktiviti-aktiviti perniagaan berlaku di situ, kedai-kedai, deretan rumah-rumah kedai banyak dibuka. Akhirnya kawasan tersebut menjadi bandar. Ini kalau kita tengok kawasan pun Kuala Lumpur, Seremban, Taiping, Ipoh ni pun ini adalah kawasan-kawasan Lombong. Dan secara tidak langsung juga kemunculan bandar ni telah membawa perubahanlah dalam demografi masyarakat di negara kita. Okey, dan selain daripada itu kita tengok pula apa berlaku dekat Sarawak. Perkembangan bandar di Sarawak lebih banyak tertumpulah di kawasan yang mempunyai aktiviti ekonomi. Sama macam di Tanah Melayu tadi. Contoh apa? Kuching, Sibu dan Miri.
Okey, untuk Bandar Kuching, kita lihat Bandar Kuching dulu. Bandar Kuching telah dijadikan sebagai ibu negeri Sarawak pada tahun 1841 oleh James Brooke. James Brooke dapat Sarawak pada tahun 1841 kan. Dan dia telah menjadikan Kuching ini sebagai ibu negeri Sarawak. Dan penduduknya terdiri daripada orang Melayu dan orang Cina. Dan pada abad ke-19, kita boleh nampaklah rangkaian jalan raya dan bangunan kerajaan dah banyak dah dibina di Kuching. Itu kita tengok Bandar Kuching. So sekarang kita tengok pula Bandar Sibu yang muncul pada tahun 1862 dan pada tahun 1900 kita lihat di sini di mana orang Cina telah berpindah ke Sibu untuk menjalankan aktiviti perdagangannya. Jadi orang Cina banyak pindah dan berada di Sibu ni. Jadi membawa kepada kemunculan Bandar Sibu ni. Dan kemudian akhir sekali Bandar Miri. Bandar Miri ni dia muncul pada abad ke-20 disebabkan apa? Ditemui petroleum pada tahun 1910. Bila ditemui petroleum di situ, maka ramailah tumpuan berlaku di sini, di Miri ni. Akhirnya Miri pun berkembang menjadi bandar. Okey, akhir sekali perkembangan bandar ialah di Sabah. Di Sabah ni, bandar-bandar ni dia mula muncul pada menjelang abad ke-19. Dan contoh kita ambil Jesselton. Jesselton ni sekarang ni Kota Kinabalu lah nama dia. Nama dulu dia Jesselton. Jesselton ni merupakan pusat perdagangan dan pelabuhan yang penting. Jesselton ni nama asalnya adalah Jessel Town. Iaitu sempena nama Charles Jessel yang buka bandar tersebut. Jadi sebab tu dipanggil apa? Jessel Town. Kemudiannya ditukar nama Jesselton ni, kemudiannya kita tukar dia kepada Kota Kinabalu lah. Sekarang ni lebih dikenali dengan Kota Kinabalu. Dan kemajuan Jesselton pada waktu tersebut disebabkan oleh peladangan getah dan juga pembinaan landasan kereta api. Jadi ini yang berkaitan mengenai Jesselton yang merupakan bandar yang muncullah di Sabah. Okey, itu tentang perkembangan bandar di negeri-negeri Melayu, di Sarawak dan juga di Sabah. So sekarang kita tengok pula dalam aspek yang kedua, iaitu pembentukan masyarakat berbilang kaum ataupun masyarakat majmuk lah kita kata. Okey. Bila kita menyentuh mengenai masyarakat yang berbilang kaum ni, kita ni kalau kita lihat negara kita ni dibentuk oleh Cikgu bagi buat sikit pengenalan di sini negara kita ni terdiri daripada penduduk yang berbilang kaum. Di sini kita mempunyai latar belakang sejarah, keturunan, budaya, agama, kepercayaan, cara hidup dan nilai yang berbeza-beza diikut kaum tu. Dan ini disebabkan apa? Perkembangan lah ataupun kita kata kepesatan perkembangan industri biji timah dan getah. Sebab bila adanya perkembangan industri biji timah dengan getah ni menyebabkan masuklah kita kata ataupun menggalakkan kedatangan buruh asing masuk ke negara kita. Iaitu kalau biji timah ni orang Cina lah yang banyak masuk di negara kita. Manakala untuk getah ni banyak daripada India yang masuk di negara kita. Okey, jadi kita lihat dulu satu persatu mengenai tempatan dan ekonomi kita ambil masyarakat yang utama di negara kita iaitu orang Melayu, orang Cina dan orang India. Dan kalau kita lihat orang Melayu pada waktu ni, pertempatan dia, hidup dia di kampung. Dan sebahagiannya mula dah ada pun hidup di bandar dan juga pekan. Ekonomi orang Melayu adalah berasaskan kepada pertanian, perikanan, perniagaan, perusahaan, harta tanah, pembankan dan ada yang menjadi ahli profesional dalam syarikat swasta. Okey, ini orang Melayu, pembentukan masyarakat kita lah. Okey, bagaimana pula dengan orang Cina? Orang Cina pula ni, pertempatan dia hidup di bandar dan pekan yang mempunyai banyak peluang ekonomi. Sebab orang Cina ni dia suka berniaga. Kan? Sebab tu dia banyak duduk di kawasan bandar dan pekan. Dan ekonominya ialah pertanian, perniagaan, perusahaan, harta tanah, perbankan dan menjawat jawatan tinggi dalam kerajaan. Okey, itu untuk orang Cina. Manakala orang India pula,
Kita lihatlah dari segi apa? Pertempatan dia hidup di kawasan peladangan. Tapi kalau masa kini ada dah yang duduk dekat mana? Pekan dan bandar. Kemudian ekonomi, kita lihatlah ekonomi adalah terlibat dalam peladangan, pengangkutan, berbagai kerja dalam sektor swasta dan juga kerajaan. Di sini secara tidak langsung, apa yang kita dapat lihat di sini bahawa orang Melayu, orang Cina dengan orang India sekarang tidak lagi tertumpu pertempatannya kepada satu tempat je. Jadi masing-masing kita boleh lihatlah mula duduk di merata tempat, dan begitu juga dengan ekonomi, masing-masing menjalankan aktiviti ekonomi yang dah pun pelbagai. Okey, cikgu nak sentuh sikit dari segi bahasa. Bahasa kita boleh lihatlah di mana setiap kaum ni berfikiran terbuka dan sedia menerima bahasa kaum yang lain. Sebab tu kita tengok kan, kita setiap kaum ni kita dah bertutur dan memahami bahasa Melayu. Sebab apa? Kita semua kaum memang boleh bertutur dalam bahasa Melayu. Bahasa ibunda ni tidak dilarang untuk digunakan, bila-bila masa boleh digunakan untuk pertuturan dan sebagainya. Cuma kalau untuk antara kaum tu, biasanya mereka akan menggunakan, masyarakat yang berbilang kaum ni akan menggunakan bahasa Melayu sebagai perantara mereka. Okey, itu tentang pembentukan masyarakat berbilang kaum. Jadi, kita lihat pula dalam aspek perkembangan sistem pendidikan. Dalam perkembangan sistem pendidikan ni, kita lihatlah selepas kedatangan British, dia telah membawa kepada memperkenalkan sistem pendidikan vernacular. Apa dia sistem pendidikan vernacular ni? Sistem pendidikan vernacular ni adalah sistem pendidikan di mana yang menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar. Itu sistem pendidikan vernacular. Jadi maksudnya sini kalau macam sekolah Melayu akan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Kalau sekolah Cina akan menggunakan bahasa Mandarin. Kalau sekolah Tamil akan menggunakan bahasa Tamil. Dan kalau sekolah Inggeris akan menggunakan bahasa Inggeris. Jadi itu yang kita kata sistem pendidikan yang menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar. Jadi ini secara tidak langsung telah menyebabkan setiap kaum ni dia berada dalam kelompok masing-masing. Jadi kita lihat pula sebab munculnya sistem pendidikan vernacular ni. Sebab yang pertama ialah masyarakat yang berbilang kaum. Kita dah tengok tadi macam mana masyarakat berbilang kaum yang ada di Tanah Melayu ni. Ini yang menyebabkan maka muncullah sekolah vernacular ni. Dan yang kedua ialah dasar British. Dasar British pada waktu ni dikuranglah memberi penekanan kepada sistem pendidikan kita. Sebab tu kita lihat ini antara sebab kenapa munculnya sistem pendidikan vernacular. Malah pada waktu ni sebenarnya British tidak mempunyai dasar pelajaran yang tetap ataupun matlamatlah dalam sistem pelajaran dia. Jadi ini yang menyebabkan sekolah vernacular ni berkembang mengikut kumpulan etnik masing-masing. Jadi itu sedikit pengenalan mengenai sistem pendidikan vernacular. Okey, kita lihat perkembangan pendidikan di negeri-negeri Melayu. Okey, kita tengok dulu kepada sekolah vernacular Melayu. Sekolah vernacular Melayu ni sebenarnya British ni tak minat sangat pun nak majukan orang Melayu dalam pendidikan. Tak minat kata untuk nak maju orang Melayu ni. Jadi sekolah vernacular Melayu ni bertujuan untuk jadikan orang Melayu mempunyai pengetahuan asas je. Pengetahuan asas dia apa? Tahu baca, tahu tulis, tahu kira. Itu dah cukup. Dan untuk sekolah vernacular Cina pula, kita lihat masyarakat Cina ni dibuka sekolah di bandar atau tempat mereka tinggal. Jadi untuk sekolah vernacular Cina ni kita lihat guru yang mengajar, buku teks yang digunakan semuanya dibawa daripada Cina. Dia tak ikut kepada sistem pendidikan yang ada kat Tanah Melayu tak. Dia bawa daripada Cina. Dan masyarakat Cina di negeri-negeri selat pula lebih cenderung untuk menghantar anak mereka di sekolah Inggeris. Berbanding nak hantar kat sekolah Cina kan. Dia lebih suka hantar di sekolah Inggeris. Ini untuk masyarakat Cina di negeri-negeri selat. Okey, so kita tengok pula kepada sistem sekolah vernacular Tamil pula. Sekolah vernacular Tamil ni apabila dia muncul apabila British memperkenalkan ordinan buruh pada tahun 1912, di mana dalam ordinan buruh ni dia mewajibkan majikan ladang ni mendirikan sekolah Tamil di ladang.
Ini adalah disebabkan untuk memenuhi tuntutan sosial lah. Sebab kita lihatlah peladang-peladang ni, pekerja-pekerja ladang ni, anak-anak ni tak bersekolah. Jadi sebab itulah ada ordinan buruh ni untuk mewajibkan majikan ladang dirikan sekolah tamil di ladang untuk anak-anak kita kata yang bekerja di ladang ni. Dan sekolah tamil ni hanya terbatas di sekolah rendah sahaja. Dia tak ada sekolah menengah. Dia hanya ada sekolah rendah sahaja. Dan sama macam sekolah Cina juga, di mana kandungan kurikulum dia, buku teks dia, guru dia semuanya dibawa daripada India, negara asalnya. Okey, itu untuk sekolah vernakular Tamil. Manakala untuk sekolah vernakular Inggeris pula, okey, antara yang pertama lah sekolah vernakular Inggeris yang pertama yang ditubuhkan ialah Penang Free School pada tahun 1816 di Pulau Pinang. Ini sekolah Inggeris yang pertama, Penang Free School ni. Dan kemudiannya ditubuhkan 1826, Melaka Free School pula ditubuhkan. Dan kebanyakan sekolah vernakular Inggeris ni berada di kawasan bandar. Dan mereka yang lulusan daripada sekolah Inggeris ni biasanya boleh ataupun berpeluang untuk lanjutkan pelajaran di luar negeri. Sekiranya sekolah Inggeris ni dia ada value lah, kita kata dia ada nilai berbanding dengan sekolah Melayu ataupun sekolah Tamil tadi. Dan mereka juga yang mana lulusan daripada sekolah Inggeris ni, mereka juga boleh kita kata melanjutkan pelajaran dalam bidang pentadbiran dan kejuruteraan. Dan lulusan sekolah Inggeris juga akan diberi keutamaan lah dalam menjawat jawatan yang baik dalam perkhidmatan kerajaan. Yang ni sekolah Inggeris lah. Jadi kita tengok untuk keempat-empat sekolah ni, sekolah vernakular ni, sekolah vernakular Inggeris lah yang kita tengok yang memberikan banyak manfaat kepada kita kata pelajarnya. Okey, lepas tu kita tengok sedikitlah mengenai Kolej Melayu Kuala Kangsar yang ditubuhkan pada tahun 1905. Okey, Kolej Melayu Kuala Kangsar ni pun kita kata kategori sekolah Inggeris lah, di mana Kolej Melayu Kuala Kangsar ni ditubuhkan untuk menarik minat golongan anak-anak raja ni dan golongan bangsawan ni belajar di sini. Belajar dekat Melayu Kolej Kuala Kangsar lah ataupun Kolej Melayu Kuala Kangsar ni. Tujuan diwujudkan Kolej Melayu Kuala Kangsar ni juga adalah untuk melahirkan pentadbir Melayu yang berpendidikan Inggeris. Dan secara tak langsung juga sebenarnya memberi peluang sebenarnya untuk menjawat jawatan dalam pentadbiran British. Okey, itu tentang Kolej Melayu Kuala Kangsar. Selain daripada itu, ditubuhkan juga Maktab Perguruan Perempuan Melayu iaitu pada tahun 1935. Di mana Maktab Perguruan Perempuan Melayu ni adalah untuk melatihlah guru-guru perempuan untuk jadi cikgu lah nanti. Dan kemudiannya pembukaan sekolah vernakular Melayu dan aliran Inggeris ni sebenarnya menyebabkan British kemudiannya mulalah pula buka beberapa buah maktab perguruan. Sebab apa buka maktab perguruan ni? Untuk melatih bakal guru sebelum dihantar mengajar di sekolah-sekolah yang ada. Antara contohnya kita ada Maktab Perguruan Sultan Idris ataupun Sultan Idris Training College yang ditubuhkan di Tanjung Malim di Perak dan dibuka pada 1922. Okey, itu tentang sedikit perkembangan mengenai sistem pendidikan di negeri-negeri Melayu. So sekarang kita lihat pula perkembangan pendidikan di Sarawak. Perkembangan pendidikan di Sarawak ni lebih daripada 20 buah sekolah telah didirikan oleh mubalik. Di Sarawak ni yang didirikan sekolah ni majoriti ni daripada mubalik. Antaranya termasuklah St. Thomas di Kuching, St. Joseph di Kuching, Sekolah St. Paul di Banting dan Anglican St. Augustine School di Betong. Kan ini antaralah sekolah-sekolah yang ditubuhkan oleh golongan mubalik. Dan selain daripada itu, untuk anak-anak perempuan, untuk pendidikan untuk anak-anak perempuan lah, ditubuhkan pula Sekolah St. Mary dan Sekolah St. Teresa di Kuching. Kan ini antara sekolah-sekolah yang ditubuhkan, sekolah Inggeris yang ditubuhkan pada waktu ni di Sarawak. Sekolah Melayu pertama yang ditubuhkan di Sarawak ialah Sekolah Abang Kasim. Sekolah Abang Kasim ni ditubuhkan di Kampung Jawa iaitu di Kuching pada 1833. Kemudian ditubuhkan pula di Sarawak ni Government Lay School.
Government Lay School ni ataupun kita kenali dia sebagai Sarawak National College di Kuching pada tahun 1903. Dan akhir sekali kita lihat ditubuhkan juga Madrasah Melayu ataupun Malay College, di mana Malay College ni ataupun Madrasah Melayu ni adalah untuk melatih orang Melayu menjadi guru sekolah dan native officer. Ditubuhkan pada tahun 1931. Tak lupa jugalah orang Cina. Orang-orang Cina juga telah menubuhkan sekolah Cina di Bau, iaitu pada 1870. Ini antara perkembangan sekolah di Sarawak. Manakala kita lihat pula perkembangan pendidikan di Sabah, di mana sama macam di Sarawak, perkembangan pendidikan di Sabah ni, Mubalik Kristian yang telah mendirikan beberapa buah sekolah, seperti dia ada sekolah rendah St. Mary dan sekolah lelaki St. Michael. Dan Mubalik Kristian ni jugalah yang telah membina sekolah untuk anak-anak perempuan. Dan SBUB juga telah membuka sekolah Melayu lah di Papar dan juga Kota Belud. Itu antaralah pendidikan di Sabah, Sarawak dan juga di negeri-negeri Melayu. Okey, so kita selesai untuk perkembangan pendidikan. Okey, jom kita lihat pula bahagian perkhidmatan kesihatan. Perkembangan perkhidmatan kesihatan ni, kita boleh lihatlah apabila datangnya ramai tenaga buruh yang mula datang di Tanah Melayu. Kemudian kawasan-kawasan hutan mula dibuka dan juga pembinaan kita kata pertempatan baharu. Dan pada masa yang sama sebenarnya kekurangan bekalan air bersih menyebabkan akhirnya berlaku ataupun merebaknya wabak penyakit. Jadi oleh sebab inilah kita lihat British membangunkan perkhidmatan perubatan untuk mengawal wabak penyakit ni. Dan kita lihatlah di sini di mana penting untuk British mengawal wabak penyakit ni disebabkan kesihatan buruh ni sama ada buruh lombong maupun buruh di ladang amat penting bagi British. Jika buruh-buruh ni sakit, pengeluaran ekonomi tu akan terjejas nanti. Okey, so kita tengok dulu untuk negeri-negeri Melayu. Hospital yang pertama yang dibina di Tanah Melayu ialah Hospital Taiping, Perak, iaitu pada tahun 1878. Ini gambar yang menunjukkan Hospital Taiping ni. Pada tahun 1890-an, British telah mendirikan hospital di Selangor, Negeri Sembilan, Pahang dan juga Kuala Lumpur. Hospital ni sebenarnya didirikan untuk merawat buruh asing yang bekerja di Lombong dan estate. Macam cikgu cakap tadilah, kesihatan buruh-buruh Lombong dengan estate ni sangat penting kepada British sebab jika buruh tidak sihat, maka pengeluaran ekonomi pun akan terjejas di sini. Oleh sebab itulah British telah sebab itulah kita lihat British telah membangunkan perkhidmatan perubatan ni. Dan dalam masa yang sama sebenarnya memang hospital ni didirikan untuk buruh asing dan yang bekerja. Memanglah hospital ini didirikan untuk buruh asing yang bekerja di Lombong dan estate. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya, penduduk tempatan pun mendapat jugalah manfaat daripada sini. Selain itu, British juga telah menubuhkan Institut Penyelidikan Perubatan di Kuala Lumpur pada tahun 1900. Jadi, kerja penyelidikan saintifik ini lebih ditumpukan kepada penyakit tropika, iaitu penyakit beri-beri dan malaria. Dan kesannya di sini menyebabkan masyarakat ni berubah daripada rawatan menggunakan kaedah tradisional. Berasaskan di mana kaedah tradisional ni dia berasaskan kepada alam semula jadilah kepada rawatan moden. Ini gambar yang menunjukkan Institut Penyelidikan Perubatan di Kuala Lumpur. Malah kita lihat pula daripada masyarakat Cina di mana Yap Kuan Seng iaitu Kapitan Cina di Kuala Lumpur, dia telah menubuhkan Hospital Tu Shin ataupun kita Pui Shin Tong di Jalan Sultan pada tahun 1881. Selain daripada itu, ada juga hospital personal lain yang dibina, iaitu dibina oleh Tokeh Lok Yu di Serendah dan juga Tokeh Lok Chin Keng di Sepang.
Ini di masyarakat Cina ni lah, sebab bila mempunyai modal maka mereka pun boleh kita kata membina hospital persendirian di sini. Dan di Pahang pula hospital persendirian dibina oleh F.E. Maynard, iaitu merupakan kontraktor syarikat perlombongan Chong Heng Kongsi dan Pahang Consolidated Company dan Blade Tin Mining Company. Jadi ni pun ni juga hospital persendirian juga dibina di sini juga. Di samping itu sebenarnya pada tahun 1890-an ditubuhkan pula Sanitary Board. Apa dia Sanitary Board ni? Sanitary Board ni ditubuhkan untuk mengawasi kebersihan dan kesihatan bandar Kuala Lumpur. Jadi jadi dua fungsi dia di situ. Satu untuk mengawasi kebersihan Kuala Lumpur dan yang kedua untuk mengawasi kesihatan di bandar Kuala Lumpur ni. Cuma pada tahun 1911 ni kita lihat di mana Sanitary Board ni kemudiannya dia hanya bertanggungjawab untuk jaga kebersihan bandar sahaja. Dia dah dipisahkan dengan kesihatan dah. Sebab apa? Sebab Jabatan Kesihatan mula diwujudkan, mula ditubuhkan. Maka bila Jabatan Kesihatan mula ditubuhkan, maka Jabatan Kesihatan inilah yang akan mengawasi aspek kesihatan penduduk bandar pada waktu ni. Kan kalau dulu tengok Sanitary Board ni, dia ada dua tugas dia, iaitu satu kebersihan bandar, satu lagi kesihatan penduduk bandar. Tapi 1911 Sanitary Board ni dia hanya bertanggungjawab untuk kebersihan sahaja. Dan wujud pula kita kata ataupun ditubuhkan Jabatan Kesihatan untuk mengawasi aspek kesihatan. Kena faham itulah perbezaan antara tu. Okey, ini antara contoh, ini gambar menunjukkan ibu pejabat Sanitary Board di Kuala Lumpur. Okey, sumbernya daripada buku teks kita jugalah cikgu ambil pun. Okey, kemudian kita lihat pula di Sarawak, Perkhidmatan Kesihatan di Sarawak. Pentadbiran Brooke telah membina sebuah hospital di Kuching pada 1900 dan juga dibina juga di Sibu pada 1913. Dan syarikat Shell Oilfield Limited telah membina hospital di Miri pula. Dan Hospital Raja Brooke Memorial telah dibina pada tahun 1925 pula. Ni adalah the only one, kita kata satu-satunya kita kata Hospital Raja Brooke Memorial ni dibina ni adalah tapak penempatan untuk kusta di seluruh Borneo. Kan, okey, ini hospital yang dibina di Kuching, iaitu Sarawak lah, di Kuching Sarawak. Okey, kemudian kita lihat pula perkhidmatan kesihatan di Sabah. Perkhidmatan kesihatan di Sabah ni bermula dengan apabila William Hood Thatcher yang merupakan Gubernur pertama SBUB pada waktu ni telah membina hospital di Kota Kinabalu, di Sandakan, di Beaufort, di Tawau dan juga Kudat. Bandar-bandar utama ni dibina dekat bandar-bandar utama ni. Malah dia telah juga wujudkan perkhidmatan dispensary di Tambunan, Kota Belud, Sipitang, Keningau, Semporna, Persiangan, Papal, Tuaran dan juga Ranau. Dan ini gambar di sebelah menunjukkan hospital pertama di Jeserton lah yang dibina. Kalau kita lihat binaannya pun daripada binaan kayu. Okey, itu tentang perkhidmatan kesihatan. Kan kita dah tengok di negeri Melayu, di Sarawak dan juga di Sabah. So akhir sekali kita lihatlah dari segi pembinaan penjara. Okey, kita tengok dulu untuk negeri-negeri Melayu. Di mana di negeri-negeri Melayu ni bermula apabila Francis Light dapat je Pulau Pinang. Apa yang Francis Light buat? Dia jadikan Pulau Pinang ni sebagai pusat menempatkan banduan daripada India. Banduan ni pula ni sebenarnya dijadikan bila dibawa masuk ke sini, dijadikan sebagai bekalan tenaga buruh murah untuk bina apa? Pelabuhan, bangunan, jalan raya, landasan kereta api dan juga penjara. So cara tak langsung dia dapatlah bekalan buruh murah ni untuk nak bina bangunan dan sebagainya kat bawah tadi. Pada tahun 1790, banduan dari India ni telah ditempatkan di Fort of Cornwallis, Pulau Pinang. Dan penubuhan negeri-negeri Melayu bersekutu pula telah menyebabkan penjara Taiping ni telah dijadikan sebagai pusat penahanan banduan hukuman lama bagi negeri-negeri Melayu bersekutu ni. Yang terlibatnya adalah Perak, Pahang, Negeri Sembilan dan Selangor. Ini semua negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ni. Jadi pusat tahanan ni, pusat penahanan banduan yang hukuman lama ni, maka ditempatkan di penjara Taiping, Perak.
Okey, itu mengenai pembinaan penjara di negeri-negeri Melayu. Bagaimana pula pembinaan penjara di Sarawak dan Sabah. Di Sarawak, semasa pemerintahan dinasti Perum, penjara Sibu ni dikenali sebagai rumah pasung. Rumah pasung yang awal dibina adalah pada tahun 1890. Rumah pasung ni sebenarnya ditadbir oleh pegawai daerah. Dia bukan oleh badan kehakiman ke tak. Rumah pasung ni ditadbir oleh pegawai daerah. Dan kemudian Sabah pula Sabah SPUB telah membina The Square Tower pada tahun 1879, di mana The Square Tower ni adalah bagi menempatkan pesalah yang dijatuhkan hukuman. Jadi pesalah-pesalah ni akan ditempatkan di Square Tower tu. Okey, ini yang dapat cikgu kongsikan bersama dengan kamu. Bagaimana kita lihat kepesatan kegiatan ekonomi ini telah menyebabkan nanti British telah mengukuhkan pentadbirannya, dan kesan dia terhadap sosial kita boleh nampaklah macam mana kita dah sentuh tadi, iaitu membawa kepada perkembangan bandar, membawa kepada yang kedua, membawa kepada pembentukan masyarakat majmuk, dan yang ketiga membawa kepada perkembangan pendidikan, yang keempat perkhidmatan kesihatan, dan yang kelima tentang pembinaan penjara. Jadi cikgu harap apa yang cikgu kongsikan bersama kamu dalam sesi ini, kamu dapat manfaatkan dengan sebaik mungkin, dan kita selesai dulu sesi kita pada kali ini dengan semoga usaha kita ini diberkati dan kejayaan milik kita semua. Jadi sebelum tu jangan lupa ya subscribe, like dengan share, dan kita jumpa lagi dalam sesi yang berikutnya. Sekian, terima kasih. Bye.